Sebelum kita mulakan, boleh Imran kongsikan sedikit mengenai diri Imran. Tapi sebelum tu, perkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Silakan. Okey, pertama sekali, ich heiße Imran. Ich komme aus Ipoh, Perak. Saya berasal dari Ipoh, Perak. Ich wohne jetzt in Herne. Saya sekarang tinggal di Bandar Herne di Germany. Belajar di Technical University of Dortmund di Jerman dalam bidang Mechanical Engineering, dan sekarang ni sudah dalam 7 tahun di Jerman sejak degree dan sejak di pusat bahasa. Saya berumur 27 tahun. Okey, Imran, seperti yang kita tahu, Jerman berada di tangga ke-8 jumlah keseluruhan jangkitan COVID-19. Jadi, boleh kongsikan bagaimana agaknya keadaan di sana? Silakan. Okey, kalau kita tengok di Jerman ini, walaupun dari segi jumlah keseluruhan pesakit COVID-19 di Jerman dalam sekarang ni lebih kurang 170,000 lebih, tetapi sebenarnya kadar penyembuhan di Jerman ini agak tinggi, di mana dalam 170,000 orang yang dijangkiti itu sejak sekarang ni sehingga sekarang ni kes yang aktif hanyalah dalam 15,000. So kita dapat lihat kes penyembuhan dalam 70% ke 80%. Jadi kalau kita tengok keadaan di Jerman sekarang ni dari segi Perintah Kawalan Pergerakan, sejak awal lagi dalam 3 bulan lepas, Perintah Kawalan Pergerakan di sini agak longgar, di mana kita boleh keluar bersama keluarga dalam rumah yang sama, dan kalau kita nak jumpa orang di luar pun boleh, tetapi tidak boleh lebih daripada 3 orang. Itu adalah Perintah Kawalan Pergerakan yang pada awal, tetapi sekarang ni sudah dilonggarkan, di mana semua orang boleh keluar seperti biasa. Cumanya kedai-kedai, setengah kedai yang kecil masih belum boleh beroperasi, dan sejak 2 minggu lepas diwajibkan bagi semua yang hendak keluar ataupun menggunakan public transport wajib memakai mask, kerana dikhawatiri sebabkan di dalam public transport itu virus ini mungkin akan merebak lah. Dan sekarang ni sebenarnya kerajaan Jerman salah satu cabaran yang mereka hadapi sekarang ni adalah dari segi banyak pendemo ataupun protester yang menunjukkan perasaan yang mengatakan bahawa COVID-19 ni hanyalah sebuah rekaan oleh Amerika ataupun teori konspirasi lah. Okey, adakah mereka yang membuat demonstrasi itu ditangkap dan dikenakan hukuman? Okey, kalau orang yang berbuat demonstrasi tu, kalau mereka certain tu, kalau mereka tidak menunjukkan orang kata ciri-ciri keganasan dalam demonstrasi itu, maka mereka dibiarkan, tapi dikawal secara ketat lah oleh pihak polis. Di mana kebanyakan mereka ni berasal daripada orang kata right wing punya organisasi, di mana kebanyakan protes ini dilakukan di Berlin, tetapi dalam ratusan saja yang join dan tidak ramai lah. Jadi kalau mereka tu buat protes, jika mereka menunjukkan keganasan, barulah mereka akan ditangkap oleh pihak berkuasa. Okey, Imran. 7 tahun Imran berada di Jerman, dari degree sampai ke master. Jadi boleh Imran kongsikan bagaimana suasana Ramadan di sana? Okey, Ramadan di sini sebenarnya tahun ini kami berpuasa dalam 18 jam suku kalau di tempat saya ni. Sahur dalam pukul 2.30 sebab subuh masuk pukul 3.05 kalau sekarang, dan berbuka puasa pada pukul 9.05 malam. Dan sebenarnya tahun ini agak mudah sebenarnya, sebabkan tahun-tahun lepas dia punya
masa berpuasa lebih panjang, di mana saya pernah berpuasa dalam 19 jam setengah pada tahun 2014 ketika Ramadan betul-betul berada pada musim panas. Dan tahun ini agak sedih sikit lah sebabkan masjid ditutup. So selalunya kami kalau student-student ni akan berbuka puasa ramai-ramai di masjid. So dapatlah mengubati sedikit sebanyak orang kata perasaan rindu berbuka macam ramai-ramai di Malaysia. Okey, boleh Imran kongsikan apa aktiviti yang dilakukan oleh Imran sepanjang 18 jam dari mula-mula sahur nak tunggu sampai iftar tu, apa yang dilakukan oleh Imran? Okey, selalunya kalau lepas sahur tu kita akan solat subuh, lepas tu kita akan tidur lah. Selalunya kalau saya akan tidur lepas sahur. Sebab kalau kita tidur selepas berbuka puasa, ada kemungkinan kita akan tertidur dan terlepas sahur. So kita akan nak tunggu makan balik, so agak lama lah. So jadi lepas tu pagi tu macam biasa, pukul 8 ke pukul 9 kita akan pergi kelas sehingga petang. So dalam pukul 5 tu kita akan balik, kita akan kemas-kemas rumah dan masak dalam pukul 7 hingga pukul 8. Tapi itulah, tapi sebenarnya setengah orang rasa okey susahnya berpuasa lama dekat luar negara ataupun puasa dalam 18 jam, 19 jam. Tapi sebenarnya dalam keadaan orang kata cuaca, kalau sekarang ni cuaca tak berapa sejuk, tak berapa panas, dalam 15 darjah Celsius. So sebenarnya dia tak adalah sesuatu yang orang sangka lah. Maksudnya boleh je kita nak puasa sebab apa? Tak panas macam kat Malaysia. Dia kata dahaga tu tak sangat, lapar pun boleh tahan. Okey, Imran, boleh Imran berikan ucapan sempena Ramadan kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya keluarga Imran yang berada di Ipoh? Okey, Assalamualaikum semua. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir batin kepada ibu bapa, kepada isteri serta adik-beradik, serta saudara, kawan-kawan yang berada di Malaysia. Walaupun raya kali ini tidak seperti raya-raya pada tahun-tahun yang sebelumnya, tapi insya-Allah kita masih boleh mendoakan satu sama lain dan ketika berada di Malaysia, ikutlah peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan, melakukanlah penjarakan sosial serta basuhlah tangan dan menjaga kebersihan selalu untuk kita mencegah penyakit COVID-19 ni daripada bertular di Malaysia. Okey, terima kasih Imran. Soalan terakhir pada saya, dah berapa tahun Imran beraya di Jerman ataupun tak pulang beraya di Malaysia? Okey, tahun ini sebenarnya adalah tahun ke-8 saya beraya di Jerman kerana sejak tahun-tahun lepas raya jatuh pada waktu semester di sini. So kerana itu saya berpuasa dan beraya setiap tahun sejak 2013 di Jerman.